yang aku tengok dia punya pattern sama je. Engkau buat benda bodoh, engkau viral, engkau buat paid review, kau buat bisnes. Tiba-tiba orang sanjung kau. Which benda tu I tak tahulah nak cakap benda tu bagus ke tak. Tapi macam bila you start daripada yang tak bijak, sampai bila-bila pun you akan bawa benda yang tak bijak. Kau tengok macam bagi I macam banyak je. Malia, you are the host. Tanya soalan kat dia. Hai, Assalamualaikum Koru. Bersama saya lagi Malia Baby dalam apa yang nak kena? Apa yang tak kena ni adalah satu podcast yang I buat. Podcast I adalah satu podcast where kita cakap pasal isu-isu semasa, isu-isu yang banyak sangat benda-benda tak kena di kalangan generation Z. Jangan gelap ni tak. Benda ni serius tau. I takkan beritahu lagi siapa guest I. Tapi hari ni kita ada 2 guest sebab I tak naklah bersendirian. Daripada I tak ada tersembang kalau I seorang-seorang. So sebelum kita start, I nak minta maaf sebab episod 1 hari tu diorang cakap I menjerit. Sebab aku excitednya. Ni kan first time. So aku macam excited. Saya terjerit. Minta maaf. Satu lagi. Makeup I hari ni lah, disclaimer. Makeup I hari ni tebal sikit sebab I wanita berkejaya. Sebab I adalah pempengaruh. Okay, sorry. Okay, kita perkenalkan kita punya guest pada hari ni, Iman Safwan dan siapa nama you? Jabir Miftah. Hai Jabir. Kau jangan ramai kenal tau. Hai guys. Hai, Assalamualaikum. Hi guys. Hello. Alah, Pandang sini ke pandang sana? Ni di kamera korang. Dia ada banyak kamera ni. So pandang kamera lah. So kalau I tak boleh masuk kamera dia tau. Hello. Tak boleh. Macam kau ada kamera kat kau kan? Kau baru saya nak dekat. Boleh tak? Gatal. tiba. Jangan jadi sun dia. Jangan jadi sun. So apa? I sambungkan. Susah lah diri. Semua nak kena explain. Pada Tak, sekarang ni aku ni yang millennial tau. Kau Gen Z, sepatutnya kau tahu ayat-ayat macam tu. Millennial tu apa? dah teruk. Okay. Kenapa kita ambil gas yang kurang bijak kan? Okay, so hari ni kita punya tajuk adalah pempengaruh sebagai kerjaya profesional. Sebab tu aku ajak korang. Sebab korang ni adalah pepengaruh. Korang dia pepengaruh ke? pepengaruh. Okay, pepengaruh ni tak kenal sangat. Influencer. Okay, so you adalah famous dekat Instagram. I would say mostly Instagram. Mostly Instagram. Kau famous dekat TikTok. Aku kenal kau pada TikTok. Okay. So sebelum kita go sana, You? Dia semua both. Mana-mana yang korang rasa I famous lah. You pun tak kenal I kan? Okay. I dah kenal. Okay. Malia kan? Okay. I tanya, apa pekerjaan pertama korang sebelum korang jadi influencer? Kau nak tanya siapa? Dia ke aku dulu? Okay, aku tanya Ima. Kerjaan Kau millennial, aku kalau lagi tua kan? lah. Kejap millennial tu apa? Cuba explain. Millennial tu orang yang lahir daripada Tahun 18 19 18 acik tu 1990 kan sampai tak adalah ke 18 korang pun tak 1896 sampai 1996. yes. 1996 ke Dia 1996? macam 10 tahun. Tapi nampak 10 tahun ni bukan daripada 1990. Kau pergi tanyalah orang yang menciptakan millennial tu. Kita orang ni Kenapa kita kena follow? This is not the real question. You kata dekat you punya TikTok. Dah lupa dah. Apa TikTok aku dulu sebelum tu? You kata dekat you punya TikTok, tapi apa TikTok aku? You kata kat you punya TikTok Okay. something about if we don't fit in today's standard. Wow. Oh, dia study kau no. Dia study kau no. Dia tahu dia. Baca kat depan ni lah. Dia tahu. Baca, tengah baca. Oh, dia Tengah baca. Macam I kena study. Dia kita nak cakap pasal influencer kan, so dia kena lah study influencer dia. Baru dia nak tapi macam dia tak payah tengok dalam video aku. Dia tengok dekat aku punya bio tu je. Apa? Semua bagi tahu sikit. Aku melepet hari ni. Jangan video dekat sini. Jangan tengok video kat sini. Tak payah malu lah dia. Tapi TikTok, dekat TikTok ada tak? Tutup. Oh, kita buat podcast ni. Dia buat podcast sendiri. Kau tak study tadi. Aduh. Hey, Ma, apa pekerjaan pertama kau? Pekerjaan aku sebenarnya seorang perempuan yang bekerja dalam dunia construction. You engineer, you degree apa? You belajar apa? Belajar QS, Quantity Surveyor. So aku kerja sebagai seorang Quantity Surveyor. Kau beli batu? Tidaklah dia Quantity Surveyor. Dia kira batu. Kira batu. Dia kira batu. Bukan beli batu. Kira batu. Orang lain yang beli. Tak macam dia duduk tepi jalan, dia kira 1, tak. 2. Macam tu. Orang macam kita Tu kalau orang buat macam tu, hari kau tu boleh jadi famous kau. Tu boleh jadi influencer lepas tu. Boleh. So kau kerja sebagai QC. Quantity QS. Surveyor. Ukur bahan lah senang cerita. Ukur bahan.
So you kerja apa sebelum you masuk dalam industri? Well, lepas SPM lah. Lepas SPM, kerja... My first job was kerja dekat wayang. Jadi tiket cashier, tu. popcorn semua. Tak, kita buat semua. Oh, you buat semua. Okay. So gaji masa tu berapa? Ni aku tak cakap ni. So my first, I kerja 3 minggu. My first gaji berapa? RM40. Macam Sebulan? Tu tahun bila? 2008. Nak cakap cerita. Sebulan RM40? 2008. Tak. Sebab dia kat macam-macam. Asal ikat? Dia tak pergi kerja? I tak tahu kenapa. Lepas tu, masa time kerja tu, tiba-tiba short tu maksudnya tiba duit tak cukup, RM50. Dekat, aku dah lah buat RM30 sehari kan masa tu kan. RM30 sehari tapi sebulan dapat lepas tu kena RM40. lepas tu, tu yang pelik. Tak make sense. Lepas tu kau buat apa? Report tak? Pergi pejabat buruh ke tak? Dia anak orang kaya, so dia do give Okay, dia kita- macam like Dia do give a dia fuck kerja tu sebenarnya. hanya Tak. untuk Dia- Mesti masa lapang. Tak, dia part time. So part time rasanya tak protected by the laws. Rasanya tak tahu. Lawyer, please explain. Okay, faham. So gaji kau masa jadi QS? 3,000. Okay, 3K. Jap, umur berapa? 31. So QS masa 23-24. Aku kerja 25. 25? Tapi before tu time aku belajar aku part time lah. Kita nak tahu part time tu lah kan. Yelah, still as a QS lah. Part time pun QS. Yes, aku belajar sambil aku buat part time QS. So itu memang my first kerja. Aku tak pernah kerja F&B macam like macam ni kan. Klasik-klasik Tak. Okay, what was the worst experience yang kau dapat masa kau kerja QS dulu? Pengalaman First terburuk. experience is kalau kerja QS kau kena pergi site. Okay, kalau kau pergi site kau kena pakai harness tau. Tahu tak harness tu macam To be honest? It's not to be honest. not to be honest. Nama memang nama dia harness. Oh, honest. Dia Harness. To be harness. Harness tu. Oh, Ah, to itu. be honest. Lepas tu aku nak pakai pada tu dek. Kita bukan kecil-kecil, kita besar. Okay. Oh, serius? Yelah, memang like, literally macam ni lah nak pergi site kan. Oh. So aku kena naik tangga. Korang tahu kan kalau dekat site naik tangga yang kayu. Janganlah mencarut. Kesian kayu tu. Tak apa. Kita boleh bercarut kan? Yang akan beep. Kayu tu, apa salah kayu tu? Yelah, kayu tu tak salah. Yang aku naik tu akan menjadi satu kesalahan yang besar. So, aku tak naik lah. Tapi aku jadi seorang QS yang macam, kalau QS dia kena evaluate. Maknanya okay, berapa persen yang dah siap, berapa persen yang dah siap. So kalau aku tak orang kata tak turun. Sebab faktor tak boleh nak turun. Faham kan? Faktor umur lah. Bukan, faktor size. Nak turun kau nak turun by tangga, nak naik ke panjat tangga kan. So aku tak turun. Then one time tu aku kena maki dengan kontraktor yang ada kat situ. Macam like diorang nak 70% work done. Tapi aku boleh evaluate dalam 40% je. Suppose kalau aku evaluate 40%, diorang hanya boleh claim 40%. Diorang tak boleh claim 70%. Tapi diorang nak 70%. So aku tengok daripada atas, aku just nampak benda tu as a 40%. Dia kata aku sebab tak turun lah. Lepas tu dia nak complain aku dekat my boss lah kan. Sebab dia cakap aku tak turun. Tapi benda yang aku tengok daripada atas pun aku dah nampak 40%. Kau bayangkan kalau aku turun bawah. Faham kan? So aku kena kick out from the project. Maknanya kau kena berhenti ke apa? No. Untuk projek tu sahaja. Sebab kau tak pandai matematik? Dengar ke tak dengar tadi? Aku dah berjela tau. Tak apa. I dengar. Okay, love, dia dengar. So tak pernah baju sama? Tak, lepas I cerita balik. Okay. Jadi Dia tak pada suatu hari Okay, it's Oh, okay. dia cerita You balik cerita pasal pasal you punya worst experience. Saya tak nak dengar pasal Emma. Jadi kita orang boleh borak lagi. You pula. worst experience. Okay lah. Cerita yang RM50 shot tu lah. Bayangkan kita dah kerja penat-penat. Dah lah first job. Kerja pula daripada pukul 4 sampai 1 pagi. Lepas tu kena closing. Lepas tu kerja pula tempat tu, dia tak bagi kerusi duduk. Tak boleh ada kerusi, tak ada phone, tak ada tak apa lah kan. Tapi tak ada kerusi untuk duduk. Walaupun tak ada customer, kena diri je. Okay. So tu satu. Lepas tu dah kerja penat semua, makanan pun tak provide. Okay. Lepas tu makanlah popcorn tu. Popcorn? tak boleh. You tak makan popcorn? Honest. Tu salah lah macam tu, bukan halal lah. Apa dia tak halal? Tak, kita Sebab mencuri makan lah. mencuri makanan. Lepas tu dah kerja penat, tiba-tiba shot. Macam kenapa hilang RM50? Padahal kita buat kerja bagus kan. Maybe tersilap kan. Lepas tu masuk bos tu kata you cari sampai dapat. Kita cari mana? Lepas tu dah cari sampai 4 pagi semua kan. Tak jumpa. Lepas tu bos semua maki-maki, biasalah maki semua kan. Lepas tu dia kata okay, cut your gaji lah.
Dekat. Okay, so nak tanya, apa perbezaan kerja korang yang dulu dengan kerja korang yang sekarang? Beza dia is kita akan hidup based on our own terms most of the time. Maksudnya we choose the time. Of course producer akan bagi masa semua, tapi we can negotiate. Okay. So kalau kita penat apa ke, kita boleh negotiate. Tapi benda tu ada downside dengan upside. Kerja macam tu ada dia punya upside, ada downside dia, ada upside dengan downside tu kerja macam ni. Alright. So but me, I prefer the higher risk punya ni, because my motto in life is I rather this is a famous quote, I rather see the rise and fall of Rome than to live 100 years with nothing. So rise and fall in one day lah. Tak baca quotes, aku tak tahu sangat pasal benda ni. Kau tahu? Tak tahu. Tak Aku tahu lah pakai air dicincang. Ya, same. Kita memang popular. Okay, kau. QS dulu hidup susah lah. Aku duduk bawah tengah panas apa semua, and then gaji kita pun macam penat. Aku balik kerja sampai 2, 3, 4 pagi, and then balik rumah pun aku still buat TikTok. The time aku buat QS, aku pun main TikTok juga. So sangat memenatkan dengan gaji yang tak berapa nak. Ya, kalau pada korang 3,000 tu sangat banyak. 3,000 tu banyak, tapi untuk workload aku tak banyak. And then sekarang workload aku still sama je dengan macam dulu. Betul tak Maria? Kita as influencer, we work 24 Kau hours. influencer lah sekarang. You. Okay. Kita kerja sampai 24 jam. Betul. Cuma timing kita more flexible. Kalau Yes. kita choose to buat video, kita boleh buat video. Kalau kita tak rasa tak nak, kita boleh drag the time kan. So perbezaan lifestyle aku probably sekarang ni lebih enjoy, lebih seronok sebab kita we do whatever we want to do kan. Macam kita suka benda tu. Macam kalau dulu kita buat kerja hanya untuk kerja. The same thing every day, bangun pagi, balik pukul 5, ulang balik benda yang sama. Macam hari ni kita buat benda yang sama juga, tapi every day different. challenge apa challenging kan? What about career growth? Challenges. Challenges yang sama. Challenges yang berbeza-beza. Ima, what about career growth? Let's say you're Tak, kita nak cakap pasal benda tu nanti. Sabar. You kena sabar. Okay. Dia ada benda tu nanti. Okay, so macam aku sendiri tak ada beza lah. Sebab aku dah cakap tadi, aku adalah spoiled brat. Okay, so I've never been working. Aku tak ada a real job. And aku masuk ke industri masa lepas PKP. So I just got lucky. Aku punya rise dalam industri ni quite fast lah. Okay, so I'm just fresh in it. Alhamdulillah. Okay, so before kita cakap lebih panas topik ini, sebab kita tak masuk lagi ke topik influenza kita nak kena berhenti seketika sebab kita ada iklan. Oh, ada Anyways, podcast ada iklan. Cakap pasal iklan. Sekejap, sakit belakang. Kerusi korang, selesa tak? Macam ada benda cocok-cocok lah. Apa benda todak? Kerusi kita best. Air sampai kat balik. Yes, you tak faham. You tak boleh masuk ni. Okay. So kerusi Air kita boleh gerak ke mana? Wait, aku memang live kerusi ni pada minggu lepas lagi. Kerusi kita disponsor oleh Todak Cucuk tadi tipu je sebab memang selesa, tak ada yang cucuk pun. Apa sebenarnya? Asal aku cuba dia dah mulai. Ini bukan. Tapi Malah sebenarnya kan I ada sakit belakang. Memang setiap hari I kena letak yang benda mau pikul sakit belakang. Selalu kena pergi, macam kereta pun ada benda belakang tu kan. So kereta pula, kerusi ni sebenarnya dia adalah kerusi yang bagus untuk belakang. So you love Todak. Okay, tak apa, kita akan cakap balik pasal kerusi yang lebih best selepas ini. Bye. Aku nak tanya. Kamera jangan block. Bila Jangan block. Bagi orang Okay lah, bila kau viral? Dia lah. Tak ada. Bila you viral? You macam suka cakap kan? Bila you viral? Jadi saya viral 2019 Geram aku ke diri. pada bulan Malah kita gang up. Okay. Pada masa adugram untuk era. So masa tu I jadi trophy boy. Okay. So I angkat. Oh yes, so I remember. Aku ingat. Ya. So basically masa tu hantar trofi kat atas. Tiba-tiba netizen suka. Oh, handsome. So I Masa tu tunjuk bulu dada ke tak? tak ada bulu dada lagi. Tak keluar. Tak ada bulu lagi. Oh, tak ada bulu lagi. Tak keluar matang lagi. Tapi serius malam tu lepas dah viral, nampak ni turun bawah stage menangis. Kenapa? Terharu. Takut. Takut. Sebab ada scholarship dulu.
Oh, time tu kau tengah study lagi. Not supposed to be working. Faham. Tapi sudah lepaskan scholarship. Okay, so kau bila kau viral first? TikTok lah, viral aku. Viral aku sebab aku rasa kau pernah tengok video tu, like pusing-pusing kepala. Oh, tak tengok lagi. Nanti I tengok. F to the U. So you viral sebab you handsome lah. Bukan. Literally you viral sebab you handsome. So you sekarang berada di dalam industri ini sebab you handsome lah. Wah, you nak lawan balik nak? Tak balik apa yang cakap dekat you? Mengaku je lah. Ya, Mengaku betul. je. Dia takkan nak kata dia handsome kan? Nanti kan dia kata angkat bakul. Tak apa, kita faham. So kau viral sebab kau make up. Okay, so You viral sebab apa? I viral sebab aku heartbroken, no? Kena tinggal jantan. Tak adalah buat POV boyfriend. Oh, kau just buat POV. jantan. Tapi POV tu like literally kau punya pengalaman hidup kan? Ataupun kau saja je? Yalah, lepas tu sebab aku dulu, aku macam besar sikit, aku 73 kilo. Lepas tu tiba aku kecil sebab putus cinta. So benda tu macam, something to be macam motivated lah. Something to be inspirational. Sebab aku putus cinta, kurus. Okay. So, okay Ma. Apa definition influencer kat kau? Apa influencer kat kau? Dia pempengaruh kalau ikut bahasa Melayu. Wow, mic ni macam kuat kan? Okay. Dia pempengaruh. Tapi dia ada dua. Pempengaruh yang memberi negative things ataupun pempengaruh yang mencapai benda yang positif. Jangan buat stand up macam tu. I pun fikir apa benda dua benda nak beritahu. Tak, betul. You boleh jadi sendiri. Betul. So, apa yang you nak deliver dekat your audience? Macam kan? Betul tak? Apa yang kita nak audience ambil daripada kita? Kau bukan sekadar buat video sebab kau nak famous. Yelah, siapa je tak nak buat video sebab kau nak famous kan? Tipu lah kalau kau cakap, tak adalah, aku nak buat video sesaja je. Tipu lah kau rasa macam, tak nak macam, nak FYP lah video ni. Betul tak? Betul. Aku even sampai sekarang pun aku nak video FYP walaupun video aku kadang-kadang tak FYP. Mana korang ni? Kenapa tak nak tengok video aku? Kadang-kadang aku bayar untuk promote. Kalau kerja aku tak pergi. Sebab orang bayar tau. You pula, apa definition influencer dekat you? Okay, for me influencer ni is basically orang yang ada influence. Dia elaborate yang daripada aku punya pempengaruh. Okay, influencer ni for me basically adalah people who choose to create content and their content bring value to people lah. Sebab tu orang suka tengok macam you relatable. You I can study dulu. So that's the reason lah. But for me influencer ni you all hold a lot of responsibility lah. Okay. So you tanya definition. I jawab definition. Alright, so how do you categorize yourself? Me. Okay. Me, I see myself more as positioning as an actor. Sebab I just finished my studies like 2 months ago. So I never really do influencer punya. Sebab I buat pun I tak buat nampak. Tengoklah video I kat TikTok. Tak ikhlas. Kena paksa buat macam tak pernah tengok video dekat TikTok. Aku tahu dia dekat IG je. Tak, sebab memang it's just not in my nature lah to do video macam ni. I buat pun macam tak ikhlas and memang tak suka. So I don't see myself as someone suka buat content. I see myself, if people like my my bakat, my talent, if I'm good in acting, people like it, then that is what you get lah. So dia macam like more to public figure. For me, you public figure in many words, tapi basically I see myself, if I don't deserve it, then I won't get it. So macam tu lah. So I have to betulkan my acting and shine through that. But for me, my end goal is I believe influencers semua ni is just let's be realistic lah, reality like that. Benda ni is not long term lah. Benda ni is something that is very short. So we have to create something that's sustainable lah, business kan. So I see myself becoming a businessman at the end jugalah. Oh, faham. Sebab we have to feed family lah. Korang perempuan senang, maybe just mana boleh macam tu? Okay, tak apa kalau macam tu I tanya dulu. Okay, aku tanya kau juga. Aku tanya kau pula. So, how do you categorize yourself? Tak, sebab dia hello no. Orang hello buat apa pun akan tak nampak hello. Faham tak? You pegang cawan tutup apa, muka tutup je. Muka tutup tak nampak pun. Pegang cawan. Handsome je cabai. Aku cakap literally tak ada muka. Kau kalau makan aiskrim tercobok sikit pun cakap, makan aiskrim tercobok pun aku tetap nampak handsome. Faham? So tak boleh tak sama kita. Perempuan lain. Sebab perempuan yang cantik ni ramai, dia selalu berlumba-lumba. So macam kau, how do you categorize yourself? Aku sebenarnya soalan tu memang sangat-sangat
susah aku nak faham apa yang aku kategorikan diri aku. Sebab aku still aku. Okay. Aku kerja, macam kau cakap lah, aku kerja to feed my family. Yeah. It's not just you. Bukan masalah lelaki saja yang untuk feed family. Maybe you ada, kalau you ada wife or your children ke, yes, you kena feed your family. Tapi aku pun ada. I have parents, I have siblings yang aku nak kena bagi makan. Aku ada utilities bills untuk aku bayar. Aku pun nak kena survive untuk hidup. Tapi bukanlah kita macam kita nak hidup yang siapa tak nak hidup mewah, betul tak? So aku kategoriskan diri aku as far as I can go. I have no limitation. Aku Panjang no kalau nak tanya macam tu. Kalau Aku tak makcik, ada. tu ya. Okay, contoh kalau kau balik kampung raya, makcik tanya kau. Hang kerja kerja apa? apa? Hang kerja apa? Takkan kau nak macam, oh makcik, Aku nak tanya hang satu lagi. Kalau makcik tu tanya aku, Emma, hang kerja apa? Atau aku nak jawab, oh, Emma kerja influencer, Emma buat video kat TikTok. Okay, aku jawab macam tu. Hang ingat dia nak faham ke aku buat video apa kat TikTok? Soalan nak kena explain pula. Ya. Hang buat video di TikTok saya bagi Ya, anak makan. padahal dia tu tanya aku lagi. Kalau hang buat video TikTok, macam mana hang buat video TikTok? Macam mana dapat duit? So, aku susah nak jawab. Awak hang tak cakap hang ni marketer ataupun hang ni advertiser, cukup. No, aku bukan. Memang I'm not marketer or at the end we make money from the brands, advertising and marketing. So cakap ni tu jawapan Sebab kat kampung. dia lain. Dia profession dia lain. Sebab kita bekerja, kita bukannya kerja dengan company tu, faham tak? Kita bukannya advertiser, marketer. No. It's lain punya Bidang. definition bagi I lah. kita orang bukan buat iklan. Okay. Kita awareness. Awareness I give you an example lah. Ada company business dia buat advertising. You bayar dia 10,000 setiap bulan, dia akan boost your product reach until 100,000 people. Okay. So you get 100,000 ringgit. Let's say tu kan, dibagi ROI kan. You are the same and you are the same and we are the same. Tapi kita orang adalah the third party. We are the sources. We are not the first marketing. Marketing yang you bagi I tadi. tengah cakap jawapan tu makcik dekat kampung. Ya. So kita nak cakap kita marketer, kita advertiser tak boleh, tak Ya. sama. Tak nanti dia katalah daripada dia tanya hang kerja apa, buat video. Hang ni buat video, hang ni boleh makan ni. Dia kan bebel kita orang. Sebab tu aku cakap kat dia, kalau makcik tu tanya aku, kau kerja apa? Cik, saya kerja apa-apa pun cik. Jangan duit saya masuk, cik boleh makan, saya bagi makcik laki bini cik boleh makan juga. Ayah bapak saya semua elok, sedang. Tak, daripada kita trigger cakap aku tolong brand untuk buat duit. Cukup. Ayah, han tak tahu. Tak faham. Okey. Tak apa, sebab okay, kalau makcik tu tanya you, you akan cakap apa? Kalau makcik tu tanya you, makcik tu lepas tanya you, tanya you. Jawab je business. This is Okay, all you buat business. business. We are the product. Let's say done. Tapi jangan cakap dia kata bisnes apa kan. Hanya cakap we are product. Cakap okay, bisnes ni saya tolong company untuk buat apa tu, dapatkan lebih ramai audience reach. Dia dengar tu, oh ni benda profession tak nak tahu. Tapi kalau your makcik is someone educated, dia kata oh I understand. Yelah, kalau someone educated, aku boleh, dia tak payah tanya aku kerja apa. Dia boleh tahu aku kerja apa. Okay. What's the point of this argument? Apa kita cuba cheers? Tak tahu, aku pun tak tahu apa. Tak, sebab I just tanya korang. Korang categorize diri korang as apa? Sebab macam I akan cakap dengan makcik tu, I kerja model tudung lah. Senang kan? Sebab literally lepas clear, aku buat, we make the money. sebab aku rasa macam aku review benda kecantikan. Aku banyak. Macam kau besar. Kalau nak spesifik, aku banyak. I do modelling, I do apa lagi aku buat? Buat video TikTok. Aku tak ada business. Kita tak boleh buat Aku business. tak ada business. Okay, tak apa. My business is this. Aku buat video ni is a business. Okay, so macam mana engkau self-brandingkan diri engkau untuk business kau ni? Aduh, kenapa lah tanya aku dulu? Sebab mana aku self-branding. Okay, Yes. sekarang ni macam ni apa yang aku buat sekarang ni adalah self-branding lah. Aku do video every day. Aku sebenarnya aku tak faham sebenarnya self-branding tu. Senang cerita kan. Okay, branding Okay, ni. macam self-branding tu, macam kau faham kan yang banyak sangat influencer sekarang ni. Terlalu banyak influencer lah, walaupun I don't call them as influencer lah sebenarnya. Even I don't call myself an influencer. Wait, what Orang is yang your akan definition of influencer? Influencer to me is Kena jawab tadi. Tak I jawab lagi. Influencer to me is someone yang bagi lifestyle dia aku nak ikut. Faham tak? Dan mungkin influencer kau dan influencer aku lain. Faham tak? Macam influencer untuk aku adalah orang yang dia punya lifestyle aku nak follow. Soalnya orang yang mempengaruh lah. Orang yang bukannya orang yang buat review dan aku nak ni. Tak, aku nak jadi dia. Aku nak pakai macam dia. Aku nak pakai tudung macam dia. Bukan aku nak tengok benda yang di review sebab tu aku nak guna. Faham tak? Aku suka lifestyle seseorang. Lifestyle seseorang bagi dia jadi seorang influencer. And kalau dia fortunate, dia ada followers yang banyak lah.
So bukan semua orang boleh jadi influencer just because kau ada 600,000, 700,000 engkau boleh panggil jadi kau as influencer. Sebab ramai je orang yang ada big high numbers kan, ada big numbers of followers, tapi aku macam kau buat apa kat sini literally kau duduk sini macam ada yang macam goyang-goyang badan je, badan cantik kan, 50, 60 betul orang bayar kan. So macam tu dia jadi ada banyak followers. Ada juga yang orang follow dia sebab dia bodoh. Kita sangat famous dekat dalam Malaysia ni. You famous sebab you tak bijak. Okay, buat konten-konten yang tak ada. In fact kita famous sebab kita tak bijak. Faham tak? Orang-orang Malaysia famous sebab tak bijak, and kita tak nak jadi pempengaruh yang macam tu. Sebab tepan kau dan you. Yes, sebab korang bijak. I rasa korang bijak. Love. Saya bijak. Dia bijak. Okay, tak kita tak naklah downgrade ke diri sendiri tak nak downgrade ke diri sendiri. Tapi bagi I, just because you ada followers yang banyak tak menjadikan engkau seorang pengaruh yang influencers lah. Influencers tu literally untuk aku orang yang aku nak follow lifestyle dia. Faham tak? Macam aku nak jadilah macam dia ni, macam cara dia bawa diri, cara dia bercakap, lifestyle dia. Bukan just dia punya tutorial tudung. Just because kau pandai buat tutorial tudung does not mean yang kau adalah influencer. Faham tak? So itulah panjang kan. Sekarang ni itu dia punya definisi. Sekarang ni kita dah patah balik. Sekarang ni the question is self branding kan. Betul lah, sebab I tanya you macam mana kalau kau self branding kan. Kalau macam aku, orang nampak aku lah, and aku cuba sampaikan is from my plus size, daripada badan aku, and how aku boleh gain confidence even though aku ni plus size ataupun aku ada all the parts behind the makeup. Itu dua things yang orang looking up to me, and apa yang aku cuba nak sampaikan. More to like apa kita panggil self care macam tu, self grooming, lebih kurang macam tu lah. Faham? Sebab aku bukan jenis macam y'all yang memanglah cantik. Tak boleh dinafikan. Jangan nafikan. Ya betul, aku tak cakap aku tak cantik tau. Kalau aku tak cantik, aku tak jadi macam ni. Okay, love. Tapi kiranya macam tu lah. So aku macam mana nak daripada kita yang biasa-biasa ni, yang macam like orang selalu shaming kita, orang selalu buat cakap macam kita tak deserve to be beautiful. So I am here. Daripada ni you can be juga someone yang korang adore, orang daripada macam orang lain kan. So okay. You? No, you. Oh, me. Dia host. Yes. Well, how do I self-brand myself? Yeah. Because okay, I've been in this industry for 5 years, tapi I never really had the chance to really go all out. So this is me starting to go all out lah. Okay. For the past 2 months, I'm self-branding myself as an actor. That's what I want to be, and that's what I want to position myself as. And that is something yang I rasa lebih selesa. Influencer macam, maybe your definition of influencer, maybe orang buat content lah kan. Content is very hard for me to do. Memang susah nak buat content. I buat memang separuh hati. Memang kalau tengok my IG story pun memang I tak post apa-apa. Memang susah nak post. Post pun bila my mom literally call me, Jabir, bila lama tak post ni? Yeah. Kau yang No, dia kata sebab she want to see my life, what am I doing semua. Jabir, you don't post anything? Are you okay semua? Okay, tapi tak post. So I'm positioning myself as an actor, and from there I will become a businessman juga lah. Okay, so you nak self-brand, you nak orang kenal you sebagai seorang pelakon yang hebat lah, pelakon yang pandai berlakon. Yes, exactly. Okay, faham macam aku cerita sikit lah. Macam kalau aku nak self-position diri aku as perempuan yang boleh buat semua. Faham tak? Macam, kan semua perempuan cantik, banyak sangat perempuan cantik. kat dalam dunia sekarang semua cantik. And sometimes aku rasa macam diorang sangat lemah lembut, and macam, and aku tak boleh jadi macam tu. Sangat attitude. Yeah, and aku rasa macam and sometimes aku rasa macam perempuan bila diorang loud, diorang annoying. Aku rasa sometimes aku rasa aku annoying. Tapi aku nak position myself as orang yang macam perempuan yang walaupun loud tapi kau ada kelas. Kan kau nak cakap macam tu kan? But if you're doing everything, you're not doing anything. How? If you are everything, you are nothing. Why? Meaning, if you are doing everything, means what are you then? Sebab aku nak orang kenal aku sebagai perempuan yang boleh buat semua lah. Bukan perempuan cantik je, more than cantik. Sebab apa definisi semua? semua is sebab I duduk dalam industri kan. So I rasa I nak orang kenal I. Oh, Malia boleh buat konten, Malia boleh berlakon, Malia boleh menyanyi, Malia boleh multi-talented lah. Faham tak? Aku nak orang kenal, macam bila orang kenal aku as
Macam contohlah kita bagi Niloufar, okay, dia pelakon, sekarang dia entrepreneur kan. Dia cantik dan semua dia. So aku nak orang kenal aku macam tu juga. Faham tak? Macam orang sebut Malia, orang just tahu je, orang just ada gambaran dia kat situ. So aku self position diri aku as perempuan dekat TikTok lah. So ni sebab aku punya platform dekat TikTok. So aku punya aku nak orang kenal aku as perempuan yang loud, tapi orang tak rasa macam segan nak ikut. Faham tak? Sebab orang-orang yang loud, tak faham kau tak faham? Tak, aku faham je sebab aku tengok dia punya kening dia tu macam ni. Tak tengah. Sebab perempuan yang loud, I rasa dia macam I rasa dia macam annoying. And aku tak nak jadi perempuan yang annoying. Faham tak? Macam you boleh jadi cantik and jadi diri sendiri. Macam tu. Faham tak? Faham. Kau aku macam melirik. Tak. I understand. Okay, tak apa. So, memandangkan aku rasa macam aku melirik, aku nak tanya kau balik. Pekerjaan ni bagi kau berapa kau punya income sekarang? Kau tak payah bagi figure lah, okay? Kau boleh bagi berapa? Berapa is a big number kan? Okay. Okay, nak kata, okay, aku summarizekan lah figure tu kita tak boleh bagilah. Itu PNC lah, kejap lagi kan. Kau punya pendapatan kasar lah. SPRM kan datang cari aku kan. Tapi cukup lah kalau macam kau nak makan mewah, okay? Dia bukannya, tak payah tipu yang kau macam cukup-cukup makan ke tak ada. Memang kau boleh makan mewah. But apa-apa pun income kau, you choose your own pengeluaran duit. Kalau kau rasa macam duit kau masuk banyak, kau keluar pun nak banyak, dan kau punya lifestyle macam tu lah. Macam aku, duit aku masuk tapi aku distributekan kepada my family. Memang takkan pernah cukup. Walaupun kita gain by monthly maybe like puluhan ribu, still tak cukup. Puluhan ribu babe dia dapat. Malia tu banyak kalau aku puluhan ribu engkau kaya. Jangan. Emma ada 1.1 million. Okay, dia masuk anugerah meletup. Dia masuk puluhan ribu is not fixed tau. Dia bukan macam gaji kita yang time kita bekerja sebagai seorang permanent job. Okay tak, aku nak macam satu figure yang macam tiap-tiap bulan kau dapat macam kalau dia tak lebih tapi dia tak kurang. Faham tak? Soalnya kalau kau dapat lebih tu rezeki. Mampus SPR macam aku ni. Kalau macam sebulan tu paling busuk paling macam kalau aku tak ada job sangat 10 tu boleh lah. 10 ke 15. 10 ya. Okay, so kalau you? Me pula. I wouldn't say okay. Because our money is bukan macam something yang macam tetap kan. Yeah. So I define myself as more to my lifestyle lah. My lifestyle is still the same. I won't change my lifestyle. Even if I make a lot of money. Lifestyle sama je. So my money, I wouldn't say the figures. But if I'm not... Aku SPRM cari, takut. Tengok shit lah dia actually SPRM. I cari SPRM No, because SPRM I'm looking for you. Wow. SPRM ke LHDN? LHDN. LHDN kan? Sebab I nak bayar tax. So I nak tahu proses je. Yeah, sorry saya nampak masuk semua ikut je. macam nampak tak aku di Papagaro. Sebab dua orang ni ikut. Wah. So if I'm not fully out, cukup lah untuk bayar semester fees, tuition. Okay, cukup lah untuk bayar semester fees. Belajar kat mana? UTP Perak. Wow. UTP dia pinjam lah. Maknanya mana macam 80-puluh lah. Boleh bayar. Sebab dia bayar satu semester berapa? No, because I tengok more to makan sebenarnya. And then for me makan tu sebenarnya paling tinggi. Macam boleh duduk comfortably, ada rumah, boleh bayar fees. So range? Mana boleh bagi tahu. Tapi bosan. Biar bosan. No, I mean like range. Kau tak payah bagi figure lah. Kau macam bagi contoh lifestyle kau. Contoh lifestyle lah. Macam nampak saya kau nak tahu dengan dia kau T40 ke kau T20 ke kau M apa? M40. I would say I don't know how to define my lifestyle contoh. Bukan lifestyle duit kau. Oh, nak duit dia? T20 ke? Tak, sebab I banyak spend dekat makanan sebenarnya. I suka beli grocery masak rumah. So my lifestyle lah, everyday makan itu lah masak kau sendiri. Kau rasa semua orang makan? Everyday I makan dinner either so you sedap lah. Okay, sedap lah. Sedap lah. Okay, so dia B40 selesa lah. B40? B40? T20 B20 B. Okay, B20. Okay, I punya lifestyle dia macam tak payahlah aku beritahu kan. Tak payahlah aku beritahu kan. Kau tengok je lah shopping macam mana.
Tak, korang memang jahat kan. Aku keluarkan numbering tau. Aku keluarkan Siapa suruh figure cakap tau. dulu? Kita tak suruh. Okay, so aku nak lari pada soalan ni. Kita kena berehat sebentar ya. Sebab aku tak nak jawab. Okay. Okay. Okay, aku nak tanya. Aku dah tulis soalan ni tau. Wah, tulis Soalan tak? tadi siapa tulis? Tak adalah I tanya lah. Dia terbelah. Ya. Wah, dengar kuat Tak dengar. Okay, statistik kan dulu masa 2020 kan, masa Wah. 2000 sekarang ni kita ada 33 juta rakyat Malaysia, okay. So kita pengguna TikTok dalam Malaysia sahaja adalah 17.7 juta. Punyalah ramai. Separuh, Lebih 50, okay. So that's a lot of number lah daripada 13 sebab dia memang tulis untuk kalau kau nak guna TikTok kau kena 17 tahun ke atas. Tapi kan banyak je budak kecil. Ya, betul. So daripada 13 tahun sampai aku rasa budak-budak kecil pun buat TikTok lah sekarang. Tak payah tunggu 17 Ya, tahun. adik aku yang sekolah lagi pun dah buat dah. So kita 2023 ada 17.76 juta. Kalau dekat apa tu? Dunia globally kita ada pengguna aktif tau, bukan yang ada. Pengguna aktif yang memang hari-hari buka TikTok ada 1 bilion sebulan. So ramai sangat. And bila ramai TikTok macam paling ni, tinggi kan sekarang ni kan? dia tetap WhatsApp. Tapi kalau nak mengguna memang TikTok lah. WhatsApp sebab semua orang nak kena berhubung. Ya, ya. So bila dah ramai macam ni, dia makin ramai orang nak jadi influencer tau, without knowing what is influencer. Sebab ramai sangat budak sekarang ni, kalau kau tanya awak nak jadi apa, dia orang tak ada cita-cita sekarang weh. Dia orang tak ada cita-cita. Dia orang ada nak jadi saya nak jadi YouTuber. Saya nak jadi Sofia Syahira. Sofia Syahira adalah saya punya influencer. Saya love Sofia Syahira. So bagi aku Hashtag pun tak yeah, betul. Tak ada. Aku suka cara dia bekerja lah. Aku suka cara dia bekerja, cara dia bawa diri. Aku tak naklah jadi dia sebab aku suka jadi Malia. Malia macam suka jadi Malia, love. Tapi Sofia, cara dia buat diri, cara dia bercakap, semua aku rasa macam aku nak ikut. Lama-kelamaan aku rasa macam dia bagi contoh yang baik lah, okay, untuk pengguna-pengguna TikTok ni. Dia memang the real influencer. Dia main influencer. Nama dia Sofia Sofia Syahira. Syahira. Tak ada hormat dah, jadi girlfriend. Nak study. Baru nak study. Okay, so apa pendapat korang bila orang cakap nak jadi pengaruh ni, kita tak payah pandai belajar? Jangan buka TikTok sekarang. Oh, yang ni Yeah, she's so famous. Oh, dia bukan Sofia. Sofia, yeah. Yes. Sebab nama dia Sofia. Yeah, she's so famous. Okay. So, Betul. sebab sekarang ramai sangat nak jadi influencer without, macam diorang rasa macam aku tak payah pandai pun sebab nanti aku nak jadi influencer. So aku jadi je lah bangang-bangang kat sekolah ni asal ada lah SPM aku, sebab nanti besar aku nak jadi influencer sebab aku cantik. Aku pandai buat tudung. So apa pendapat engkau? Engkau lah sebab dia perempuan kan? Tanya kau dulu. Apa Macam yang pendapat Khairul engkau? Amin ada cakap kan, dia time dia menang TikTok Award tu dia ada cakap nak jadi influencer ni senang, tapi nak how to stay relevant tu sangat susah. Betul. So, kalau kau tak ada ilmu, kau buatlah apa-apa sekalipun. Tapi kalau kau tak ada ilmu, kau tak akan boleh capai to the max. So, ilmu tu penting. Kau bagilah kat mana-mana pun. Memang semua orang akan cakap ilmu tu sangat penting. Kau kalau ada ilmu, kalau seorang ni, dia ada ilmu, dia belajar tinggi. Aku tak cakap belajar tinggi tu sampai kau kena jadi PhD ke apa ke. Cukuplah kalau kau dah ada degree ke, kau dah sambung belajar as maximum as you can. Seorang ni dia belajar sampai degree, yang seorang ni dia tak belajar. Aku tak downgradekan orang yang ada SPM sahaja. Aku tak downgradekan, tapi aku downgradekan kalau orang yang nak jadi influencer tapi dia tak nak sambung belajar sebab dia choose to jadi influencer. So ni dua orang ni. Kalau yang ni jatuh, sebelum dia jatuh, yang ni yang belajar ni, sebelum dia jatuh dia dah tahu dah dia akan jatuh. And then dia dah cari solution macam mana dia nak bangkit balik. Tapi kalau orang yang macam ni, dia dah jatuh, dia dah tersungkur, dia nak bangun balik tu, dia sangat susah. Sebab apa? Sebab ilmu. Dia tak cukup ilmu. Kau faham tak maksud aku? Faham, tapi bagi aku rasa macam as long as engkau kau tak jadikan benda ni as kejaya membuta-buta. Faham tak? Kau nak sambung belajar ke kau tak nak sambung belajar ke, itu hak engkau. Kalau seseorang tu kau rasa macam aku memang tak minat belajar, kalau aku tak nak jadi influencer pun
I'm just not interested nak belajar. So aku tak kisahlah apa pun aku jadi kat industri ni, tapi aku tak nak belajar, aku boleh bawa diri aku, then it's okay. Faham tak? Bagi aku, kau ada SPM ke, kau tak nak sekolah ke, apa ke, as long as engkau ada backup plan. Sebab benda ni bukannya untuk sustain. Faham tak? So kalau ada degree ke, ada je ramai ada degree masuk apa, ada lebih degree, tapi kalau tak ada general knowledge, tak ada common sense, itu maksud dia. Belajar bukannya sampai kau kena sampai PhD. Tidak, belajar macam-macam maksud belajar. Kau tak perlu pergi kelas pun tapi kau ambil tahu sesuatu. Kau do your research sebelum kau buat sesuatu. Sama macam kita bercakap. Bila kita bercakap, kalau kita tak ada ilmu, kau layak tak nak bercakap? Betul. Tak ada kan? Tak layak kan? Kau tak tahu, kau diam. Betul. Kau ambil tahu. Kau dengar. So that apa yang kau cakap tak salah, and apa yang kau cakap tu tak membabi buta, tak misleading. Itu yang kita tak nak. A good influencer is bila kita bagi tahu information yang betul, yang tidak mislead lah macam kau cakap. Sebab kalau kita kat sekolah, kalau cikgu cakap A, B, C, kita bawa balik B, C, kita sampaikan C. So kau bayangkan kalau kita mislead tu, berapa banyak dah sampai. Betul, sebab sekarang pula zaman internet, cepat kita viral. cakap benda lain, tapi keluar benda lain. Lepas tu bila record sebenarnya benda lain, tapi apa sikit je. Dengan background music lagi, apa semua boleh olah lagi with the AI and everything. So it's so important that kita jadi influencer yang bertanggungjawab. Bila kita nak menyampaikan sesuatu, do your research. Kalau kau tak ada double degree sekalipun, kalau kau tak masuk Aswara ke, kau tak masuk apa ke lah, tiba-tiba personal, kau tak masuk apa-apa sekalipun, make sure bercakap dengan ilmu lah. Ilmu tu bukannya macam it has to be facts. Okay, it has to be facts. And kalau engkau nak cakap pasal opinion engkau, kau bagi tahu that this is my opinion. Kau jangan cakap jangan sebab engkau punya opinion, kau nak semua orang kena setuju dengan kau. Betul. By the way, opinion pun sebenarnya kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kau tak ada bagi opinion. Betul. Kalau kau bongok, contoh, kau nak bagi opinion contoh, kau tak pandai make up, kau tak ada ilmu dalam bab make up, and then you have the audacity untuk bercakap pasal make up. Betul. Kau faham kan? So benda tu penting. Opinion is how you nampak knowledge you. Betul. Kalau so opinion how you rasa macam mana dengan orang yang rasa nak jadi influencer ni kau tak payah bijak? Sebab memang orang Malaysia, memang kau famous sebab kau bodoh dek. Memang ramai orang famous, I'm not saying you guys lah, tapi memang ramai yang aku tengok dia punya pattern sama je. Engkau buat benda bodoh, engkau viral, engkau buat paid review, kau buat bisnes, tiba-tiba orang sanjung kau. Which benda tu I tak tahulah nak cakap benda tu bagus ke tak. Tapi macam bila you start daripada yang tak bijak, sampai bila pun dia akan bawa benda yang tak bijak. Kau tengok macam bagi I macam banyak je. Malia, you are the host. Tanya soalan kat dia. Panjang dah Malia dia. Sebab dia marah. Tak adalah, I terimo. So itulah I nak tanya dia. Sebab macam itu opinion I lah kepada macam pada you. You rasa dia tukang cool down kan kita. Apa you rasa? Jawapan saya Malia dah tolong jawabkan. Senang buat kerja, senang buat duit je. You pun bayar invoice lah. So basically I think same team is about knowledge and critical thinking. And ramai, okay, ini pasal belajar pula lah, since kau dah cover buat influencer. Ramai yang dah belajar, contoh dia belajar engineering ataupun dia belajar anything lah. Dia belajar architect ke, dia belajar law ke apa kan. Dia rasa dia kena practice benda tu and that's the only career path yang dia ada. That is wrong. What you learn masa you masuk engineer ke, masuk any kind of school, you learning the critical thinking. You buat assignment last minute tu, there is a reality out there. You're gonna get used to it. What you learning, masa you ambil degree contohnya, I'm now advocating for degree. Take degree, whatever degree, you get to be bombarded by information non-stop. Setiap semester kena digest a lot of information baru, kan? So benda tu, when you start working, whatever work you do, insyaAllah you're gonna be successful. Sebab you dah biasa untuk digest information yang besar lah kan. So let's say that person chooses to be an influencer. Dia sebenarnya apa yang kita belajar formula, apa yang kita belajar, whatever it is, engineering ke, apa-apa ke kan. During kita punya belajar tu, walaupun kita tak jumpa path yang sama, tapi apa yang kita belajar tu kita implement dalam lifestyle kita. Ya. Macam yang you cakap tadi kan, buat kerja last minute. Itu memang dah lumrah. Kau bagilah sampai sekarang pun aku buat kerja last minute. Sama. Ya. Tapi kita tahu how to overcome dia punya stress tu. Sebab kita dah buat benda tu kan. And kita dah tahu, kita dah budget. Tak apa, last minute pun still sempat. And kita berjaya juga sempat tanpa kita rasa benda tu sebagai satu beban. Yes. So basically my point is
even if you become an influencer ke apa ke, tak kisah you educated ke tak educated, always prepare for plan B. You know, influencer life might seem glamorous out there, might seem shining and glittery semua kan, but the reality is not reflecting reality. Jadi no matter what, any influencer ke apa ke, if you want to be influencer, no one stopping you. Instead, in fact, let's say our Prophet Muhammad SAW, he is the greatest influencer. He's influential, bigger lah kan. And so be someone with a clear purpose, and you're not chasing influence. You need influence to chase your purpose. That is gonna make you powerful. Same, don't chase money, but have a purpose that needs money to get there. Influence, money and everything is just a form of power. You need power to reach your goal. So don't chase the tool, but use the tool untuk chase your goal. So my advice to anyone out there, tak kisahlah you jadi influencer ke, influence is power, money is power, everything is a form of power. So you chase your purpose, and to reach your purpose you need the money, you need the influence. So find your purpose. Purpose must be beyond power, must be beyond money or apa tu, influence. Aku amazed sikit dengan dia. Boleh kita bukan kepada jalan Miftah ya. Nampak bila orang ada ilmu, ada belajar kan, dia cakap tu tersusun. And then korang sampai tak kat korang. Nak jadi lagi influencer yang bodoh? Jangan. Sebab kita dekat Malaysia, dia orang rasa macam banyak followers, aku boleh cakap apa saja sebab ramai orang nak follow. Faham tak? So apa pendapat korang, influencer ni punya pengaruh, influence dekat kita punya younger generation? You, how impactful these influencers kan dekat budak sekarang? I would say they are impactful. They have been taken as role model dalam our society. So you have a very big responsibility. Contoh, everyone sin, but that doesn't mean that you have to go to the public and advocate for the sin. You know it's a sin, you keep it low, and then you still advocate for the right thing. A lot of our influencers tak sedar benda tu kan, maybe sebab lack of awareness. But I would say they are the idols lah dalam our society. They really do impact the future generation punya thinking semua kan. Another thing nak tambah pasal tadi, I've a lot of friends. I've been here half a decade in this industry. Oh, half a decade, lamanya aku dah tua ke? Tak, aku masih muda lagi. Okay, so half a decade, I've seen a lot of good influencers, however you define good or bad, and bad influencers kan. Meletup semua. But then after 1 year, 2 years, mana diorang? Semua hilang. Struggling. Some have to go back and try to scramble for whatever they have left kan. So benda tu is the reality, the harsh reality. I give an example masa I was 19, meletup dekat Meletup Era tu, meletup, and that's when I, in 2 days or 3 days, I naik like from what 5k all the way to 130,000 in 2 days. Macam every hour dia akan naik 10 masa tu lah kan. And suddenly you have the limelight on you all the time. So for the next few months, masa tu you really get a lot of jobs and everything. But I was thinking, what is all this? Sampai bila? And it is not forever. It is, dia akan jadi macam satu wave besar, and then you will be gone unless you come back again and whatever different wave lah. But by the time you're at the peak, whenever you feel you're at the peak, you should execute your planning masa you dah dekat peak lah. Maksudnya before you even try to become an influencer, you have to know why are you there. Contoh, I nak jadi influencer. Okay, I need to reach 1 million punya followers. Why? Once I dah reach that peak, I'm gonna do this business, and I'm gonna make this amount of networks. Have to be very clear. So at least by the time turun tu, you already got what you need. Sebab that is reality. Even for you, you're gonna peak at one point, and you will at one point akan turun juga. Maybe ada berapa ribu influencers ataupun selebriti apa ke, maybe 1-2 akan stay relevant until old age. Itu pun they might struggle at old. Tengok semua yang relevant sekarang ni, semua ada business, semua ada something. Dia memang sangat banyak dia punya ni. Dia macam boleh buat tazkirah. Yes, dia boleh buat dia punya own podcast punya. Dia memang banyak, dia sangat apa tu terbatuk. Dia sangat informatif lah. Tapi kalau I bagi bercakap, nanti Ima tak boleh bercakap. Jadi I kena tanya pula Ima punya pendapat. Apa impact no? Kau rasa apa impactnya influencer ni dekat budak-budak sekarang? Sangat impact. Paling besar. Sekarang ni artis dengan influencer, aku rasa impact influencer lagi tinggi daripada impact. Betul, aku setuju. Artis.
Sebabnya kita lebih dekat, attachment kita dengan influencer kita, dengan More audience relatable. kita lagi dekat sebab kita ada communication dengan diorang apa semua. So whatever we do, diorang akan macam follow. Macam kau lah, macam diorang, kita nak orang follow kita kan. So impact tu sangat besar. Sampai kan ada yang level macam pentaksub. Macam kita lah, kita pentaksub Sofia Syera kan. Whatever kita nak, kita nak buat kan. So aku kalau dia nampak macam very bila dia macam business wise. Kalau macam aku bagi korang senang faham lah kan. So impact ni macam back to apa yang aku cakap tadi, dia ada 2 jenis impact. Kalau kau seorang influencer yang memberi positive things, yang membantu diorang dalam masa sama, dan impact tu akan dapat benda yang positif. Kalau kau adalah a bad influencer yang macam kau tahu nak marah je apa semua, orang akan dapat benda tu. And then the thing is, kalau orang tak dapat pun, orang akan pandang you macam mana. Sebab kau punya respect itu kau punya sebab sekarang ni even budak-budak sekecil-kecil pun dah start tengok YouTube, TikTok. Like itu memang diorang selalu tengok. So sebenarnya kita cuba lead diorang. Like jangan, kau tahu tak, lifestyle sekarang ni influencer macam semua benda nak tunjuk mewah, semua benda nak tunjuk like you have everything. Macam tak realistic. Kau tak realistic tau. Sebab tu kita macam like kena bezakan which is your private life, mana satu life kau dalam media sosial. So that kau tak over the limit. Sebab kita ada, kalau akulah dulu sebelum aku jadi influencer, aku ada satu mindset yang macam bestnya jadi macam dia, kaya, semua benda boleh buat. Kau tak boleh, kau cantik, kau boleh buat segala-galanya, kau banyak duit, kau boleh buat itu, kau boleh buat ini, kau boleh pakai itu, boleh pakai ini. So kita tak nak benda tu. Faham tak? Sebab impact tu, kalau diorang ambil benda tu, diorang yang akan struggle sangat-sangat untuk jadi macam kita. Faham? Aku rasa ni I saja bagilah, okay? I rasa very impactful sebab aku sendiri dulu adalah penonton. Okay? Aku tak naklah cakap diri aku ni adalah influencer, gelilah nak panggil diri ni influencer kan. Tapi aku pengguna TikTok dan aku buat content, aku buat haul, apa semua. And bila aku dulu pakai turban tau. And I have people coming to me and cakap inspired by Malia. Oh, I pakai macam ni. Oh, I suka tengok macam tu. Oh, I pakai macam ni sebab you. I pakai sebab mata macam ni sebab you. Pakai fashion sebab you. Aku suka. Lepas tu bila aku nak cakap gedi-gedi tu kan, aku dengar orang cakap macam tu juga. And diorang komen benda tu. So aku rasa macam, you know what, bila orang rasa benda tu positif, orang rasa benda tu best, orang akan ikut. Even aku sendiri, bila aku selalu cakap, muka aku ni besar pinggan lah, aku suka cakap macam tu tau. And then bila aku dengar influencer yang macam, no, first of all, jangan cakap benda yang tak baik pasal diri. Aku rasa macam, yelah, kenapa nak cakap benda-benda buruk? So aku practice dekat dalam diri sendiri, jangan cakap benda buruk pasal diri sendiri. So it's very important that kau jadi influencer yang berkualiti. Sebab budak-budak ikut. Walaupun kau rasa macam orang tak ikut, sebenarnya tak. Orang ikut. Orang tengok, orang ikut. Sama macam budak-budak, diorang macam budak-budak kecil. Kita semua macam budak-budak kecil. Bila kita tengok benda baru yang kita rasa kita suka, sebab kita punya minat lain-lain. Okay, so bila kita rasa macam style lah cakap macam apa tu, contoh budak-budak sekarang panggil tunjuk kan, tunjuk macam tu kan. So macam budak-budak sekarang cuba ikut. Sama juga macam kita. Bila kita rasa benda tu style, kita ikut. Apa Sheila tu. Faham dia tak? Sebenarnya kita bukan setakat influential sebenarnya. Bukan setakat influencer je. Kau Sheila senang terpengaruh dengan kawan sendiri. Kau yang pilih dia sebenarnya. Maybe sebab you tak macam dia social media lain sangat. You tak maybe dalam entertainment sangat. You lebih banyak kepada business kot sebenarnya. So I rasa macam kita punya crowd tak sama. That's why. So I guess tak adalah apa kan. So I boleh dapat different view. Sebab dia dengan I sama. Sheila so kalau Hamzah. No. Sheila lain. Dia satu macam catchphrase tau. Macam Sheila, hey Sheila, something like that. No. Okay, kalau macam tu, ala-ala kita kat sini, aku nak tanya, macam mana kita nak jadi pempengaruh yang berkualiti, Mak? Back to apa yang kita dah cakap daripada tadi. Influencer yang berkualiti bila engkau cakap benda yang facts, yang kau dah buat research, and it's maybe dalam 80 to 90% betul. Sebab kita, apa-apa kita cakap, kita tak pernah betul. Okay? Ada benda ilmu yang masih tak cukup kat kita. So kita jangan over kita punya limit. Don't be too much opinion. Jangan bagi banyak sangat opinion. Sebab orang lain pun ada opinion. Yes. Kau punya opinion, kau simpan kat kau punya opinion sahaja. Selain orang nak dengar kau punya opinion. So itulah, jadilah seorang influencer yang ada knowledge, buat research, buat benda, make sure fikir ke depan. Bila kau buat benda ni,
apa yang akan impact kat orang, ataupun bila kau buat benda ni ada ke possibility untuk orang berkata-kata. Cuba elakkan daripada kata, walaupun kita memang takkan boleh tutup mulut orang, Yes. tapi kita boleh kawal apa yang orang cakap. Betul tak? So macam mana, okay Kak Jabi, I nak tanya, apa akan jadi dekat future kan kalau ramai sangat kita punya younger generation ni nak jadi influencer? Kalau macam apa you rasa kalau diorang budak sekarang ni semua nak jadi influencer? Apa dapat you? Let reality hit lah. Like there is a common theme back in 2000s, sorry. Semua parents, semua the wave semua nak masuk ke jadi government servant. Kan? Semua push government servant. And then sekarang ni pula and then after that semua jadi engineer, doktor dengan dengan lawyer siapa kan. And then semua nak masuk IT sekarang. Lepas tu sekarang ni semua nak masuk influencer semua kan. It's a booming industry kan. So akan ada tempat untuk orang untuk mereka berjaya. And then reality will hit. Maybe they wouldn't be able to make it and they will find other ways kan. So what, instead of kita cuba lawan the wave, it is a phenomena. We're not supposed to be fighting phenomena. Paling senang. Oh, okay. Paling senang, stay forward. Paling senang, we just keep spreading awareness to be a good influencer. So we cannot stop them. So we teach them to be good. Okay, sekarang you pergi Panjangnya. toilet. Sebab tadi dia cakap nak pergi toilet. Sekarang Jabe boleh pergi toilet. Okay? So kita break Okay, kita dekat last segment sekarang ni. Aku nak tanya korang, kalau lah semua budak-budak jadi influencer, what happened to professions yang betul? Cikgu, lawyer, doktor, what happened to them? Kalau semua kita nak jadi influencer, apa yang jadi kat diorang? Ekonomi negara kita macam mana, Dik? Memanglah influencer tu membawa salah satu benda yang kepada ekonomikal. Mata saya pedih sangat. Lah, dia nak cabut lens kat tengah-tengah ni. Oh, pakai mata lah tadi. Ya, ni mata tipu. Dah. Kita nak cari Okay. pedih mata. Dah tak menangis. So, yang tu tadi, yang aku cakap tadi tu, apa tadi aku cakap tadi? Aku dah lupa. Sorry lah, saya kanyut. Ekonomi. So, kalau jadi macam tu, siapa nak jadi doktor? Kan? Siapa nak jadi tu? Semua berlumba-lumba untuk menjadi seorang influencer. Sebab yalah, kita influencer tak ada requirement pun. You kena ada degree baru boleh jadi influencer. You kena jadi tu, kena ada tu baru jadi influencer. So, bila korang dah jadi influencer, korang nak patah balik kepada profession tu dah tak boleh. Sebab kau tak ada benda tu lah, qualification tu. So, kalau kau ada masalah in the future, kalau kau sakit, siapa nak jadi doktor? Siapa nak tolong rawat kau? Kan? Kalau korang nak tahu, jadi a profession pun sebenarnya boleh jadi influencer. So, jangan rasa macam influencer ni nombor satu untuk kau kerja. Dia patut jadi part time je. Yes, dia patut jadi part time. Kau pandailah balance lifestyle kau. So Jabe, apa kalau you bukan you sekarang? You bukan Jabe. You tak meletak dekat anugerah meletak. You siapa? Basically, I will still be chasing my purpose. And to achieve my purpose, I still need the influence. So somehow I'm gonna have to get it. I give example lah. Tadi you kata pasal if everyone become influencers, apa berlaku? If everyone is macam kalau semua orang jadi sesuatu, dan sesuatu tu dah bukanlah sesuatu. Faham tak? Okay. So bila semua jadi influencers, Tak special. tak special, and people have to find some niche. Okay. Some perbezaan. Sekarang pun dah nampak ada juga my friend yang doktor, dia buat ni, dia buat macam share content. So semua nak cari dia punya niche masing-masing. At the end, kalau lah semua jadi influencer tak semua bekerja, dunia akan reset and then something will happen and that kita akan kembali to normal. That's not something to worry about lah kan. It's just that if possible, while we still have the time, we spread awareness pasal we don't need influencers, we need people with purpose. Elon Musk, bagi contoh untuk budak luar sana, Elon Musk semua kenal kan. So Elon Musk ni dia gempak gila. Rasanya dia panggil tak dia I'm top influencer, padahal dia famous gila kot. No, orang famous gila sebab they have something, they are chasing something, they achieve something, and fame is a byproduct. So kalau kau nak jadi famous, nak jadi betul-betul powerful, korang buat sesuatu yang korang kejar korang punya contoh lah, korang kejar korang punya purpose, korang punya minat. Cerita lah, senang cerita. Cita-cita korang tu yang akan buat korang famous. Korang kerja nombor satu dalam apa yang korang buat, itu yang akan buat korang famous. Contoh dekat YouTube ada satu lelaki ni, kerja dia mancing, tapi dia ratus-ratus subscribers, buat duit banyak gila. Kerja dia mancing.
Kenapa? Sebab dia mancing and he's really good at it. So if you want to be a powerful influencer yang berjaya, yang buat duit banyak gila berkepuk-kepuk tu, find your purpose, kejar, dapatkan, and benda tu akan bagi korang jadi famous. Famous ni is a byproduct. So to answer your question, what I want to chase, that I want to mention here, requires me to have some form of influence. So I will find the influence in some form of way lah. Same. Sebab aku punya cita-cita daripada kecil aku nak jadi pelakon. So nak tanya korang akan kejar juga? Aku akan kejar juga. Sebab dulu aku memang nak jadi pelakon. Kalau orang tanya awak nak jadi apa Malia, saya nak jadi pelakon. Aku suka fame. Tapi sebenarnya bila aku dah masuk ke dunia ni, sebenarnya aku tak minat sangat pun. Faham tak? Macam sebenarnya reality is not that pretty. Faham tak? The dark macam, side. Dia ada banyak dark side yang korang tak tahu. So to those who are watching sekarang, nak beritahu yang jadi influencer semua ni tak adalah semegah dan segar dan sebest yang korang tengok. Kita orang pun penat, kita orang pun menangis belakang kamera, kita orang pun stres, kita orang depressed sebenarnya. So macam Emma, okay, sebelum aku tak jawab kat aku nak tanya kau, apa beza engkau Emma Safwan yang dulu dengan Emma Safwan with 1.1 million followers dekat TikTok? Apa Emma bezanya Safwan yang dulu, aku boleh buat semua benda tanpa limitation yang akan ada orang yang memandang-mandang dan akan ada orang yang judge. Emma Safwan yang sekarang is aku kena bezakan my personal life dengan media sosial life. So semua benda aku tak boleh expose. Sebelum aku expose, aku kena double check, triple check, so that kita takkan ada, orang takkan puas hati, orang takkan pernah puas tengok, kita takkan pernah puas kan. So ada benda je yang kita tak kena. So itulah perbezaan aku dulu dengan aku sekarang, kalau dari segi macam tu. Tapi kalau dari segi aku punya career, sebenarnya aku lagi prefer myself dulu. Sebab dulu aku, cita-cita aku nak jadi seorang lecturer. Aku belajar pun sebab aku nak jadi lecturer. And aku tak menyesal aku berhenti bekerja, aku tak menyesal. Aku tak menyesal aku buat benda ni. Cuma aku prefer my life as a quantity surveyor. Faham? So macam even I myself, aku suka aku yang dulu. Faham tak? Kan? Sebab sebenarnya macam in terms of engkau rasa engkau better sekarang jadi Emma Safwan. Kau lagi macam mana, happy confident ke? lah, Confidence kan? Macam suka. aku lagi confidence dulu. Faham tak? Aku lagi confidence dulu. Aku lagi suka diri aku dulu. Sebab masa tu aku budak gemuk. Tak adalah budak gemuk. Aku macam cabi lah 73 kilo. Cabi bani. Ya, aku dah cabi bani. Tapi aku sangat confident Aku rasa macam aku lah dewa. Aku lah cantik sekali. Satu, aku rasa aku macam tu sebab aku tak ada benda nak compare. Aku rasa macam kau kurus ke, kau gemuk ke, pergi mampus. Aku rasa macam aku cantik and itu je yang matter. Faham tak? And mak aku rasa aku cantik. So macam lantak kau itu lah. dah cukup. Faham tak? Aku seek for mom's validation sangat teruk ya. Mommy, is you right here? Okay, so aku tak boleh. At least mak aku suka aku dah okay dah. And dulu aku rasa macam apa-apa, sebab dulu mak aku yang aku just spoon fed lah. Apa-apa mak aku tahu. And aku suka diri aku yang dulu sebab aku memang bising Even before aku buat benda ni, Maknanya menjadi be yourself lah. Aku memang bising. And aku boleh cakap apa sahaja without orang cakap kat aku. Faham tak? Sekarang ni aku rasa going into the industry, aku develop depression, anxiety. Sekarang aku start untuk compare diri aku. Sebab being cantik adalah benda yang biasa, tapi being cantik with something else bukan semua orang ada. And semua makin orang cantik makin ada, influencer pula makin banyak. Semua orang nak jadi influencer kan. So aku rasa macam aku kena keep berlawan. Kau faham tak? Macam dia ni dah lah cantik, lepas tu dia macam ni, lepas tu dia macam ni. Weh, aku kerja macam ni dah lama dah, tapi aku tak tukar kereta pun. Mina ni baru je setahun dalam industri, dapat tukar kereta. So benda tu jadi macam compare So aku rasa sentiasa dia tak healthy untuk diri sendiri sebenarnya. So this is the dark side of being an influencer lah. Aku tak nak lah kata aku influencer. Being in the industry sebenarnya tak cantik pun sangat. Faham tak? So macam you, kalau you bukan you yang sekarang, you masih akan mengejar kan? You tetap akan jadi pelakon kan? It's not about necessarily pelakon. Pelakon is something I fall in love with lah. Okay. The goal that I want to influence is not. Jangan rejectkan kepala kita dengan influence ni social media. No, influence is many macam-macam. Many ways. Influence through, you know the people you know. Influence ada banyak cara lah kan. That one is a byproduct lah. So beza me yang dulu yang sekarang, I would say macam apa nak cakap lah, memang life give you stress semua. Tapi beza dulu dan sekarang, beza dia satu benda yang I keep comparing every few months, setiap berapa bulan dia akan balik dekat kawasan rumah dulu masa kampung dulu kampung kat KL tapi kiri kampung lah kan. Dia akan pergi beli satu air kelapa ni, and this time dia akan beli beberapa.
Sebab dulu nak beli air kelapa tu kena kumpul duit. Sebab kan alamak RM2.50 kumpul pusing-pusing lepas tu dapat beli happy. Tapi sekarang ni datang, sekarang ni aku dah boleh beli as much as I want. So that's the only difference. The only difference is, percaya tak, korang makan mamak yang RM20, yang korang makan kedai restoran mamaha yang RM300, RM500, tak ada beza pun. Beza dia mamak tu lagi best sebab korang boleh compare dengan zaman dulu and korang tahu korang suka and dia ada rasa comfort food lah. So actually no much difference. That's why my lifestyle stays the same. Yang bestnya is whatever thing that you do, kau jadi influencer ke engineer apa kan, when you grow up kau akan dapat bezakan. Dulu aku nak makan contoh lah, dulu McD, sekarang ni boycott kan. Dulu nak beli McD, kita kumpul lah nak beli french fries setiap bulan, setiap minggu. Tak makan kat sekolah, kumpul, akhir minggu tu dapat beli satu french fries McD. So sekarang ni, dulu lah sebelum boycott, kita pergi McD, kita akan beli banyak. Sebab sekarang ni aku boleh beli banyak. Itu je beza. Tak ada. So sama je lah macam kalau you kerja benda lain pun. You kerja benda lain pun you still boleh beli. So sekarang ni you cakap duit lah sebenarnya. It's just duit lah. Duit akan datang. That's not a problem. That's why bila kita cakap pasal influencer semua ni, korang kena pandai. Korang kena pandai guna benda tu for beyond money and beyond everything else. Okay, faham. What we can macam apa yang kau buat untuk sustain dalam industri ni? Macam mana kau nak stay relevant? Sebab kau rasa benda ni lama ke Aku rasa Instagram 10 tahun lepas lagi rancak. Lagi rancak. Kau dah. Kau patah biasa dah sekarang. Dah biasa dah dengan TikTok. Kau tahu ada AI influencers. Yang macam NPC tu lah. Tak, bukan. Dia memang macam muka hang. Sebiji macam tu, tapi orang tak tahu pun you AI. And orang follow. Dia ada sekarang ni dekat Spain, dia kata buat apa kita nak hire influencers, banyak headache semua, banyak kecedak semua. Baik kita buat pakai AI, simple, dah. Faham tak? Dia benda sentiasa benda baru. Nanti kita ada benda yang baru pula. Dia ada lemonade lah apalah. So sentiasa ada benda tu akan dia it's a new app. Apa tu? So you pernah nak catch up lemonade kan? So dia just aku rasa macam dia orang punya lifespan dekat app semua ni kejap je. Dulu influencer kita apa banyak ada. Dulu yang warna Vine. Semua tu dia orang Musically sekarang tak bising dah. Dia bukan zaman dia orang. So apa dia orang buat sekarang? Kita tak tahu. Itu soal dia. Kita tak tahu. So macam mana engkau rasa engkau nak stay relevant lama dalam industri ni? Macam aku cakap tadi, influencer ni bukan benda kerjaya pertama yang kita nak kerja. It's a byproduct of our kerjaya. Yes. So, kalau aku tukar soalan sebab kau dah ada jawapan tu. Kalau bila kau tiba-tiba dah mati, aku nak buat lepas ni? Aku nak buat I still have my education. Aku masih boleh kerja impian aku which is to be a lecturer. Aku masih boleh pergi masuk balik industri aku yang lama and aku tak malu pun untuk masuk industri yang lama. Sebab tu bila apa yang kita buat, kita jangan ada satu matlamat sahaja, kita kena ada banyak matlamat. Instead of aku boleh jadi, kalau aku tak jadi lecturer pun, aku boleh jadi a businesswoman. Aku boleh jadi, sebenarnya kan hari-hari kau boleh ada impian baru kau nak jadi apa. Betul, that's really true. Aku pun hari-hari tukar. Kau hari-hari ada impian baru. So kau kena tahu macam mana kau nak capai supaya benda tu tak jadi satu impian semata-mata. Faham? Sebab macam aku it's straight to go back already and I don't have anything. Sebab aku habis je belajar, aku terus masuk. Tiba-tiba macam rezeki aku kan. So aku rasa macam kalau aku tiba-tiba nanti mati pun, aku dah kena get ready with my business, with everything. Sebab sekarang ni aku rasa macam aku dah ada platform. So why not use it now? Sebab jangan tunggu. Sebab tu macam dia cakap tadi, bila kita dekat peak tu, masa tu lah. Sepatutnya kalau boleh, before korang peak pun, korang dah ready lah, standby. Malia dah fikir tau sebelum dia famous. Dia dah fikir dah timeline dia. Bukan korang baru kawan. Dia nak buat apa. Macam mana kata? Kita orang dah sembang, kita orang dah catch up. Kita orang dah catch up. Dia dah ada timeline Dia waktu dia macam ni, dia nak jadi apa, lepas tu dia nak pergi mana, lepas tu dia nak duduk kampung je dek, jual baju. No. Okay, aku rasa kita sangat rapat. Kita sangat macam dekat dengan TikTok. So I tanya soalan ni kat dia, sebab you tak TikTok sangat, you pun tak minat. I tahu TikTok, dia app warna hitam tu kan? Of course you tahu TikTok. You gua ke? Okay, of course you tahu TikTok. Tapi macam kau apa pendapat kau bagi sesetengah influencer yang merasakan bad publicity is a publicity. So, diorang kekalkan diorang punya relevance with being bad publicity. Being bad influencer. Bad influencer dekat dalam industri ni. Apa pandangan kau tentang orang yang nak stay relevant menggunakan bad publicity? Macam yang kita cakap, bad publicity is still a publicity. Tapi kau nak orang kenal kau dalam benda yang bad ke? Kau nak orang kenal kau benda yang
kau kenal tak dia ni? Kenal, dia ni kan yang jenis yang komplain macam ni. Kau nak ke orang kenal kau dengan benda yang Tapi negatif? orang yang ni pakai kereta besar no. Dia tak kaya. So dia kisah apa? Faham tak? Ya, still ada yang mindset macam tu. Like, aku buat apa kata bangang pun aku tetap kaya. Keluar produk kau beli. Macam kalau Aku orang keras. kalau orang cakap tak apa, kau nak cakap aku buat macam mana pun aku tetap kaya. Kau nak cakap apa? Yes, benda tu ada macam tu. So sebab itulah kita ada kifarah. Kau nak jadi a bad influencer, kau nak menyampaikan benda-benda yang negatif, input yang kau dapat pun negatif. Penyampaian kau dapat pun negatif. Berkat yang kau dapat pun negatif. Kau nak stay sampai bila-bila, walaupun kau akan tetap kaya dengan benda negatif tu, tapi at the end, hujungnya ke mana? Bagi aku orang yang pilihan duduk, tu dia betul. sendiri. Bagi aku orang yang macam duduk dekat dalam industri ni with being negatif, dia macam engkau sentiasa famous sebab engkau buat benda bodoh, kau takkan lama. Mungkin kau akan bertahan lah 5-6 tahun, tapi kau kena faham orang bijak pun ramai. And orang tak nak consume benda-benda bodoh forever. Faham tak? Bila engkau jual diri kau dekat social media with being negative, you always macam marah-marah with like because engkau ingat bad publicity is still publicity, kau tak boleh nak lama pun. Memang engkau akan stay relevant, so orang akan kenal nama kau, tapi job kita tak masuk. Sebab tak ada siapa nak engage dengan orang yang tak bagus. Tak ada siapa nak associate. Mungkin ada lah 1-2 founder yang suka bad bad publicity, macam yang benda tapi dia tak macam mana kau nak sustain. Faham tak? So it's so important that you jaga kau punya nama dekat dalam industri ni, sebab orang bercakap, and bila orang bercakap kau teringat lagi air sebut betul. So bagi aku kalau tak gunakan agama pun orang dunia ni bulat lah kan. So kita akan berputar. Dia macam bola. So kerja kau dekat atas, kau bawah tu orang cakap lagi tinggi, bila jatuh lagi sakit kan. So bila kita famous sangat, bila kita buat benda bodoh, jatuh lagi sakit. So always jaga nama apa semua tau. That's why aku rasa macam bad publicity tu tak relevan. Benda tu tak bagus untuk kekal famous. Faham tak? You? Setuju? Kan? Setuju. Dia tak ada dah pernah menambahan. Orang buat bad publicity ni akan sentiasa ada kan. Nak buat apa dah, memang itu dia punya niche kan. As long as dia as a Muslim tak langgar syar'i, tak langgar agama. Dia semua langgar syar'i, jaga agama. Sebab tu kata jangan langgar. Tu I kata jangan langgar. Still ada orang yang tak sebab tu kata jangan langgar. Jangan. Sebab ini tu hidup dia. Faham tak? Ada orang macam saya tak kacau apa-apa pun. Saya tak kacau hidup awak. Kenapa awak nak kacau hidup saya? So as long as it is between me and my God. Dia kata I agree. Janganlah. Ya tak. I know I'm tak cakap kat you. Cakap kat yang sebab you cakap kan. So I jadi orang yang akan jawab dekat you tu. Faham tak? So as long as you tak langgar syar'i, you tak langgar law dalam Malaysia, buat pilah hang nak buat apa, orang akan benci hang. Just fikir tu benda lah kan, macam kata kan. I fikir tu benda dia tadi kau cakap kan. Bila kau dah tua, kau dah nak, kau dah jadi ada cucu semua, kau cakap mana tak muka kau Betul. Kau nak jawab apa kat anak kau? Kalau dia pergi sekolah, cikgu tanya kau ke yang pergi macam ni? Tak ke budak tu depression? Kecil-kecil sudah depression. Even bila kita ni tak elok, perangai tak elok, kawan-kawan kita pun kena. Ya. Dia kita perangai tak elok, kawan-kawan kena, family kena. Betul. Dia walaupun kau rasa macam aku tak melibatkan semua orang pun. Aku je. Tapi secara tak langsungnya dia melibatkan semua orang yang keliling kau. Hang fikir orang kata kan, biasa orang kata kan, kau fikir kau baik sangat, tunggu kau diuji kan. Kau fikir kau jahat sangat, tunggu kau tiba-tiba nak bertaubat. Macam mana kau taubat? Kau akan suffer, kau ada stres lah. Ya betul. So, kita jahat sangat teruk weh. Tak macam kita orang kata kan, kau ni fikir baik sangat kan. Pasal kata tunggu Tuhan uji kau dosa sama kan. Terbalik ke situasi. Kau rasa kau jahat sangat sekarang ni kan. Cuba kalau satu hari kau tiba nak bertaubat. Sebab kita Muslim most of us kan, majority Malaysia. Kita semua at one point kita nak bertaubat. Kita tahu benda tu salah kan. Macam mana kau masa tu? So fikir, jangan susahkan diri masa tu lah. Okay, so kita dah nak habis sebab lama sangat kita bercakap ni. Penat diorang nak kat ni. So I nak tanya, apa solution and piece of advice untuk audience kita kat luar sana, terutamanya kita punya younger generation? Apa korang punya advice lah, kita bagi Jabir dulu. Okay, basically dia punya konklusi dia adalah jangan sekadar jadi influencer, jangan kejar jadi influencer, but be someone with purpose. Purpose tu tak semestinya hang nak buat bisnes ke, hang nak daripada menteri ke apa semua. Tak, purpose tu contoh kau suka main bola, kau jadi nombor 1 nak main bola. Memang confirm famous sebab memang ada peminat bola. Kau suka makeup, kau jadi nombor 1 makeup, confirm kau akan ada orang peminat. Kau suka beletih,
Tak, kau suka beletih kan? Dia nombor 1 beletih. Dia jadi penyampai radio, penyampai radio kan. Jadi the best in whatever you want to do. Confirm korang akan jadi famous. Famous dalam komuniti masing-masing. Betul. Tak ada At least kita boleh capai apa Jangan yang kejar famous lah. Famous will come to you lah sebenarnya. Apa kau punya piece of advice and solution untuk this younger generation? Nasihat aku is benda yang sama macam Jabir. Kita kena ada purpose kita. Kita kena ada matlamat kita. Ingat balik waktu sekolah dulu, cikgu tanya nak jadi apa, nak cita-cita nak jadi apa. Jadikan satu cita-cita korang tu adalah satu impian yang korang nak cuba capai. Cuba capai semaksimum boleh. And tak salah pun kalau kita tukar impian. Impian tu mungkin berubah-ubah day by day. Tapi matlamat kita kena ada. And then korang sama je, fame tu akan datang. Korang pergi mana-mana pun fame akan datang. Mungkin tak fame dalam dunia industri, mungkin korang akan famous dalam korang punya own community. Kalau korang jadi seorang lecturer, korang lecturer yang sangat bagus, lecturer yang sangat diminati oleh student korang, korang akan jadi sangat famous dekat universiti tu. Betul tak? Tak, contoh lah, you masuk mana-mana industri. Contoh lah, you masuk, contoh lah, I buat NGO kan. I kenal orang famous kat NGO. Semua NGO kenal dia. Dia powerful kot. Ya. Dia lebih influential dia lagi influence daripada influencer pun tak kenal. Betul. So itu sambung. Influencer macam dia cakap tadi awal-awal, influencer dia ada macam-macam maksud, tak semestinya media sosial. So you just be as maximum as you can be. Jangan limitkan diri korang. Jangan korang rasa this is my max, aku tak boleh dah nak belajar, aku dah tak boleh lah, aku cannot. Sebab korang tak pernah try. Always try benda baru. Always try untuk melangkah. Kalau korang tak melangkah, korang tak akan berjaya. Macam kita kecil-kecil dulu, mak kita ajar tatih. Bukan kecil je kau kena tatih, sampai ketua kau kena tatih. Apa tu tatih tu? Tatih jalan. Okay, untuk my advice is, tak kisah kalau you nak jadi influencer ke apa ke, tapi aim for something bigger. Faham tak? Macam aim for something yang, you know what, no pressure. Kalau you muda kan, it's okay kalau you tak ada cita-cita sebenarnya. You know, memanglah only dead fish going with the flow. But kalau apa-apa you nak jadi, just be delusional lah with your ambition. And macam kena ada goal. Faham tak? Macam kalau you nak jadi influencer pun, you nak jadi influencer apa? Jangan cakap macam, I nak jadi influencer, so you nak buat apa? I nak buat ni, you tak ada benda you nak buat. You tak ada niche. So you tak tahu apa you nak buat, you tak tahu mana you nak mula. So always aim for something yang ada end dia. Faham tak? Also kena sentiasa ada backup. Macam kalau aku tak berjaya jadi influencer ni, aku boleh jadi, faham tak? And it's always better to belajar sebenarnya. Adik-adik di rumah, kau create je lah cita-cita. Nak jadi polis macam tu. At least kau dah set lah kepala otak kau nak jadi polis. Faham tak? Sebab bila kau tak ada cita-cita, macam kau tak tahu nak buat apa, dia tiba-tiba jadi influencer. Dan even dia jadi influencer pun kau tak tahu macam mana nak sustain. Thank you so much kau yang bertahan selama sejam dengan kita orang bebel. Thank you so much untuk datang. Thank you Malia. Jangan lupa saksikan lagi apa yang tak kena. So kita tengok apa yang tak kena lagi next week dengan kita punya another 2 guests, remaja purba dan remaja kita. Aku zaman purba yang dia bagi. So thank you so much. And kembali lagi dalam apa yang tak kena. Bye.